وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan faedah yang ketiga, kata musannif rahimahullahu ta'ala, hai anakku, apabila engkau ketahui ini hadis,
tiada berhajat engkau bagi engkau kepada ilmu yang banyak. Dan engkau ta'ammul pada hikayat yang lain pula, dan yaitu bahawa Hatim al-Asam adalah ia daripada sahabat Syaqiq al-Balakhi rahimahumallahu ta'ala. Maka bertanya ia akan Hatim al-Asam pada suatu hari, dan berkata ia, telah engkau bersahabat kepada aku 30 tahun, apa hasil engkau padanya, ila akhiri, sampai habis kan? Baik tuan-tuan puan-puan hadirin hadiran para pecinta ilmu sekalian, khususnya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu penyucian jiwa. Baik, jadi alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir dan bertemu pada malam ini setelah hampir 2 bulan atau 2 kali tak dapat hadir kan, kerana ada sebab-sebab yang tertentu yang tak dapat dielakkan. Itulah takdir Allah, itulah muradullah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung balik, alhamdulillah dapat sambung balik, iaitu pada muka surat 8, tengah-tengah bawah sikit tu. Katanya, hai anakku, kata Imam Ghazali, apabila engkau ketahui hadis ini, hadis yang kita baca tu lah, iaitu cerita mana, hikayat Ash-Shibli tu kan, yang kata Imam Shibli, aku menjumpai atau aku membaca 4,000 hadis, kemudian aku pilih daripadanya hadis yang satu. Hadis itulah, tengok balik di atas tu, dia kata, hai anakku, apabila engkau ketahui hadis ini, atas ini hadis, nescaya tiada berhajat engkau kepada ilmu yang banyak. Tak perlulah kepada ilmu yang banyak lagi. Sebab apa? Sebab ilmu yang banyak itu bukan kesemuanya memberi manfaat. Kerana manfaat ilmu itu ialah kita amalkan dengan dia. Adapun kalau ada ilmu tapi kita tidak beramal dengan dia, itu tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat dan faedah, tetapi sebaliknya mendatangkan mudarat ke atas orang yang berilmu tersebut. Di situ. Baik, tengok hadis tu. Jadi kita ada ilmu tapi kita terus amalkan dengan ilmu itu yang memberi faedah dan juga yang memberi manfaat. Jadi apabila kita reti dan faham hadis tu, dia kata tak perlulah kita kepada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Baik, kemudian ditambah lagi, jadi kesimpulannya, ilmu yang memberi manfaat itu iaitulah ilmu yang disertakan dengan khasyah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu itu, kita ada ilmu tapi kita tidak sertakan dengan khasyah, takut, kerun hati, kecut hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak memberi manfaat, bahkan memberi mudarat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu dalam hikamnya. Apa kata beliau? Al-ilmu in qaranathu al-khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Disebut itu.
Ilmu itu jika disertakan dengan takut kepada Allah, maka ilmu itu memberi manfaat bagi engkau. Dan jika ilmu itu tidak disertakan dengan takut kepada Allah, maka ilmu itu memberi mudarat ke atas engkau. Inilah. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, dia datangkan pula satu hikayah. Hikayah ni cerita lah bahasa kita. Tapi cerita ini bukan cerita dongeng. Cerita ini cerita yang betul dan memberi pengajaran kepada kita. Kerana hikayat para awliya, hikayat para wali-wali kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini, dia merupakan satu tentera yang menguatkan hati para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Al-hikayatu jundun min junudillah wa biha yuqawwi quluba awliyaihi. Cerita-cerita itu, hikayat-hikayat itu merupakan satu batalion tentera daripada tentera-tentera Allah. Dengan hikayat itu Allah Ta'ala menguatkan hati-hati para kekasihnya. Batu cerita ni penting juga. Batu kita dalam mengajar kena juga ada ceritanya. Sebab dengan cerita tadi kita dapat faham. Dengan cerita tadi juga dapat menguatkan hati. Tapi cerita itu cerita betul lah. Bukan cerita reka-reka bagi lawak, gelak-gelak. Cerita yang betul, yang benar, insyaAllah itu menguatkan hati kita, orang-orang yang beriman. Baik, maka apa hikayat ni? Dia kata, dan engkau ta'ammul. Ta'ammul ni makna perhati atau berfikir. Ta'ammul dengan makna tafakkur, berfikir. Cuba kita berfikir, tengok pada hikayat, pada cerita yang lain pula. Jadi hari itu kita, Imam Ghazali datangkan cerita Imam Ash-Shibali atau Ash-Shibli, kan? Ini dia nak main cerita apa pula? Cerita Hatim Al-Asam bersama dengan gurunya. Bagi kita tengok. Katanya, dan iaitu hikayat tu bahawa Hatim Al-Asam. Kita cerita sikit. Siapa Hatim Al-Asam? Cara ringkasnya, Hatim Al-Asam ini seorang saleh daripada orang-orang saleh. Hatim Al-Asam ini juga ialah waliyun min awliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatim Al-Asam, Hatim tuli. Al-Asam itu maknanya yang tuli, yang peka. Hatim yang peka, yang tuli. Itu Al-Asam itu gelaran dia, bukan namanya. Namanya Hatim. Al-Asam mana yang tuli atau yang peka. Itu gelaran yang diberikan kepadanya. Macam mana orang menggelarkan Hatim Al-Asam ini dengan Al-Asam? Jawabnya kerana ada satu cerita. Cerita ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Ad-Durar Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Dan juga disebutkan dalam kitab
Ar-Risalah Al-Qushayriyyah bagi Al-Imam Al-Qushayri. Jadi Hatim Al-Asam ni Hatim yang tuli. Dia bukan tuli, dia tak tuli, tapi oleh kerana dia buat tuli, maka orang kata dia tuli. Bagaimana kisahnya? Kisahnya, satu ketika dia sedang mengajar, beberapa persoalan selesai mengajar, datang satu orang perempuan bertanya masalah. Tengah-tengah tanya masalah, maka perempuan itu kentut di hadapan Hatim Al-Asam. Maka Hatim dia dengar kentut tu, tapi dia buat tak dengar. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu bagi perempuan itu malu. Kalau dia buat dengar, apa tak ada adab kentut depan guru, malu tak? Malu. Tapi oleh kerana dia tak mahu bagi perempuan itu rasa malu, maka dia buat tak dengar. Apa dia? Tanya sekali lagi. Apa dia? Maka perempuan itu dia bersyukur. Alhamdulillah, nasib baiklah Hatim tak dengar. Dia tuli, dia pekak. Itu digelarkan Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Itu kita perkenal sikit kan. Jadi Hatim Al-Asam ini juga pernah berdebat dengan orang kafir. Orang kafir kata kepada Hatim Al-Asam, wahai Hatim, pasal apa orang Islam apabila mereka ini kentut batal wudu, mereka basuh muka? Jangan kita kan, bila kita kentut atau kita batal wudu, kita ambil air semayang. Bila kita ambil air semayang, kita basuh muka. Orang kafir tanya kepada Hatim Al-Asam, wahai Hatim, pasal apa aku lihat orang Islam apabila mereka kentut, mereka basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, buka wudu. Maka Hatim ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata sepatutnya apa? Sepatutnya bila kentut, yang kena basuhnya apa? Muka ke punggung? Punggung lah yang kena basuh kan, sebab punggung yang kentut, dia yang malu. Baik. Jadi Hatim jawab, kata, sebab apa basuh muka? Sebab muka yang malu. Tu kita ambil wudu tu basuh muka. Sungguh juga masuk akal. Baik, ini ringkas mengenai Hatim Al-Asam. Baik. Jadi Hatim Al-Asam ni anak murid. Tok gurunya siapa? Tok gurunya ialah Syaqiq Al-Balaghi. Al-Balaghi itu di negeri Balakh. Balakh tu mana negeri? Negeri. Jadi Syaqiq Al-Balaghi bertanya satu hari, bertanya kepada Hatim Al-Asam. Tengok dia sebut. Dia kata apa? Dia kata bahawa Hatim Al-Asam adalah ia Hatim itu daripada sahabat Syaqiq Al-Balaghi. Sini dia guna bahasa sahabat, tapi sebenarnya guru. Dia macam ini juga. Hakikatnya adalah guru. Sahabat ia dengan Syaqiq Al-Balaghi. Contohnya seperti kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kan? Jadi sahabat ni bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersahabat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Rupa zahirnya nampak sahabat berkawan, tapi hakikatnya Rasulullah itu guru bagi para sahabat, dan para sahabat itu murid bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu realitinya, hakikatnya. Macam kita juga, cikgu dengan anak murid, nampak berkawan, makan sekali, duduk minum sekali, nampak lagu berkawan. Tapi hakikatnya ni cikgu, guru, ini murid. Itu hakikatnya, realitinya macam tu. Ini pun begitu. Syaqiq ini guru bagi Hatim Al-Asam. Jadi satu hari Syaqiq, Imam Syaqiq Al-Balakhi bertanya kepada Hatim. Apa dia tanya? Tengok, dia kata apa? Maka bertanya ia Syaqiq Al-Balakhi akan Hatim Al-Asam pada suatu hari. Dia tanya apa? Dan berkata ia Syaqiq, dia kata apa? Telah engkau bersahabat akan daku masa 30 tahun. Jadi Syaqiq Al-Balakhi berkata kepada Hatim Al-Asam, engkau bersahabat dengan aku, engkau berguru dengan aku ini selama 30 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok, satu guru saja dia mengaji 30 tahun kan? Kita 3 hari dah 30 guru. Banyak guru kita, sebab hari pertama lari, masuk sekolah lain pula, masuk sejam lari, masuk sekolah lain pula, kena 3 hari, tak 30 orang guru, tak sehari 10. Banyak tu guru kita lah. Baru ngaji 3 bulan 30 tu guru lah, cikgu lah. Ini tak. Sebab tu kita ni panggil sambil-sambil cerita, sambil-sambil ambil pengajaran. Sebab tu kita ni walau guru banyak pun, tapi satu ilmu pun tak tetap. Pasal apa tak tetap? Pasal kita banyak berubah. Macam dengan pokok. Pokok itu bila kita ubah apa jadi pokok. Hari ini kita tanam pokok, esok kita ambil pokok kita tanam kemarin ni, ubah tanam tempat lain pula. Lepas tu lusa kita ubah pula tempat lain. Pokok tu nak naik buah ke tak? Besar tak pokok tu? Hidup ke mati? Jawabnya mati pokok tu. Macam tu kita. Sebab tu ulama menyebut asyai'u idza sabata nabata. Asyai' sesuatu perkara itu idza nabata, idza sabata, apabila tetap, tidak berubah, nabata, dia akan tumbuh. Cuba tuan-tuan tengok tanam pokok durian. Bila kita tanam, kita tak ubah, biar dia sampai 2, 3, 4 tahun, tengok dia besar lah. Dia besar, naik lagi, tak ubah lagi, sampailah dia berbuah, mengeluarkan bunga, berbuah. Akhirnya kita dapat makan rasa betapa enaknya, sedapnya buah dia. Macam tu kita mengaji tu kan. Ni kita berubah sana, berubah sini, tak tetap satu guru kan? Kerana kita nak ambil banyak guru, baguslah, kata bagus, tapi tidak menghasilkan buah. Ngaji apa 30 tahun tak tahu ngaji jelah. Tapi Imam Hatim Al-Asam dia berguru dengan gurunya 30 tahun. Tapi dalam 30 tahun itu, apa yang dia dapat? Guru dia tanya kepada dia, selama 30 tahun engkau belajar dengan aku ni kan, kata gurunya Syaqiq Al-Balakhi, katanya apa? Apa hasil engkau padanya, yakni pada masa 30 tahun? Itu kena tulis apa hasil padanya, yakni apakah yang engkau dapat dalam masa belajar kepada aku 30 tahun lamanya tu, hang dapat apa?
Kita tanya pada guru, kita tanya pada anak murid, hei anak muridku, kamu mengaji ke aku ni 30 tahun dah, dapat apa? Dapat apa? Dapat khatam kitab lah, dapat tukar kitab, khatam kitab. Faham tak apa yang dalam kitab? Tu nak abang pun 2-3 kali fikir. Itu. Baik. Jadi apa jawab Hatim Al-Asam? Jawab Hatim Al-Asam, dia kata apa? Maka dia kata apa? Berkata Hatim Al-Asam, telah hasil aku akan 8 faedah daripada ilmu. Dia kata selama 30 tahun aku belajar dengan tuan guru, maka saya dapat 8 fawaid. Saya dapat 8 perkara saja. Tuan-tuan, kita kalau kita marah nak 30 tahun mengaji dapat 8 ni, marah tak? Marah. Penat aku mengajar 30 tahun, Dato' dapat 8 perkara ya. Tak, maksudnya begini, 30 tahun mengaji itu dia masuk dalam kata tul zaman, satu jangka masa yang panjang. Kan? Satu jangka masa yang panjang. Pelbagai ilmu kita boleh pelajari. Semua jenis-jenis disiplin ilmu semua kita boleh pelajari dalam masa 30 tahun. Kan? Tetapi dalam masa 30 tahun yang dia dapat tu, dia dapat rumuskan dalam 8 faedah. 8 faedah tu dia rumuskan saja. Bukan mana dapat 8 tu, dapat banyak, tapi dia rumuskan dalam 8 perkara. Apa dia 8 perkara tu? Dia sebut satu-satu ni. Lalu katanya, dan iaitu 8 faedah daripada ilmu tu. Dia kata apa? Dia panggil memadai akan daku daripadanya. Aku rasa sudah cukup dah 8 perkara ini padanya. Pada 8 perkara tadi cukup dah, kerana aku harap suciku dan kelepasanku padanya pada 8 perkara. Inilah tuan-tuan, 8 perkara ni insya-Allah dapat melepaskan kita, dapat menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah. Ini nasihat ni artinya apa? Apakah perkara yang boleh melepaskan kita daripada kemurkaan Tuhan, yang boleh menyelamatkan kita daripada azab siksa kubur, yang boleh menyelamatkan kita, melepaskan kita daripada azab huru-hara di akhirat. Ini yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Tak payah kita duk fikir hal lain dah. Fikir apa benda yang boleh menyelamatkan aku, yang boleh melepaskan aku daripada kemurkaan Tuhan. Inilah perlu kita fikirkan. Azan. Baik, kita sambung balik. Apa dia apakah benda yang boleh menyelamatkan, mensejahterakan, melepaskan kita daripada 2 perkara, iaitu daripada iqabillah, daripada siksa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua daripada azabihil alim, daripada azabnya yang sangat pedih. Baik. Jadi kita kongsikan sedikit. Petang tadi kami diziarahi oleh tetamu daripada Padang Serai Kulim.
Naik sebiji bah, hampir 40 orang lebih yang datang nak ziarah, hubung silaturahim, dan juga mereka nak dengar tazkirah atau tausiah. Jadi itu naik hajat mereka, kita pun bagilah tausiah. Saya bagi tausiah pun seolah seperti ini juga. Jadi akhir zaman ini atau mutaakhir ini, apakah yang perlu sangat-sangat kita cari? Adakah duit, pangkat, jawatan dan sebagainya? Itu perlu juga. Tapi yang paling perlu dan yang paling penting sekali kita cari ialah cari keselamatan. Cari jalan keselamatan, jalan kelepasan, jalan kesejahteraan daripada kemurkaan Tuhan dan juga azab siksanya yang sangat pedih. Kalau gitu apa jalannya? Jalannya 3. Saya nasihatkan diri saya dan kepada mereka semua, iaitu kita kena ada 3. Yang pertama, kita kena beraqidah. Dan yang kedua, kita kena bermazhab. Dan yang ketiga, kita kena bertariq. Lagu mana nak memahami ini? Pertamanya, apabila kita beraqidah, insyaAllah kita selamat. Karena kita tilik pada akhir zaman ini banyak orang yang tak ada aqidah. Dia jadi free thinker, maka ini bahaya. Tak selamat kita daripada kemurkaan Allah, dan juga tak selamat kita daripada azab siksa Allah yang sangat pedih. Kerana berakidah itu satu perkara yang penting dan perintah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala pada firman-Nya dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ini akidah. Dan kau ini diarah, disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada katanya fa'lam, ketahuilah olehmu. Itu fi'il amar. Amar itu arahan, perintah, suruhan. Jadi apabila kita hidup dalam dunia ni kita tidak ada akidah, maka kita melanggar perintah Allah. Bila kita langgar perintah Allah, selamat tak? Tak selamat. Lepas dah? Tak lepas daripada kemurkaan Tuhan. Satu, cara ringkas saya bagi penerangan poin saja. Bila kita berakidah, banyak orang berakidah, tapi akidah ni dia ada 2. Ada aqidatut tanzih, ada aqidatut tashbih. Aqidatut tanzih itu selamat. Adapun aqidatut tanzih tashbih itu tak selamat. Apa aqidatut tanzih? Aqidatut tanzih ialah aqidah menyucikan, yakni mengiktikadkan kesucian Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan dan juga sifat yang tak layak dengan Tuhan. Ini selamat. Itulah panggil aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua dia panggil aqidatut tashbih. Aqidatut tashbih ini adalah aqidah yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan baharu. Seperti dia kata Allah Ta'ala duduk atas langit, Allah Ta'ala duduk atas arash, Allah Ta'ala ada mata, ada tangan, gitu, ada jari jemari, seperti dalam hadis baina asabi'i,
di antara celahan jari jemari. Ya Allah ada jari-jari ini menyerupai dengan makhluk, maka ini tak selamat. Maka nak cari jalan selamat, carilah jalan aqidatut tanzih, ay tanzihillahi amma la yaliqu bihi, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita kena pelajarilah akidah, kitab-kitab tauhid aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Satu. Yang kedua, kita nak selamat daripada kemurkaan Allah, azab siksa Allah Ta'ala yang sangat pedih, iaitu kita mesti bermazhab. Bahkan wajib atas kita bermazhab dengan salah satu daripada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah ke Hanafi, atau mazhab Maliki, atau Syafi'i, atau Hanbali, salah satu. Maka sudah maklum dalam negara kita Malaysia, agama rasmi kita Islam, mazhab majoriti dalam umat Islam di Malaysia ini ialah Syafi'i. Kita kena bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Untuk nak mengetahui mazhab Syafi'i, pelajarilah kitab-kitab fiqh aliran mazhab Syafi'i. Tahu kita tahu mazhab Syafi'i lagu mana. Begitu juga yang ketiga, kalau nak selamat daripada perkara dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti bertariq. Apa maksud bertariq? Yani ada jalan. Kerana apa? Kerana orang yang tak ada jalan, maka yang pertama dia tak berjalan. Bila dia tak berjalan, dia tak sampai. Sebab itu kita kena ada jalan. Sebab bila kita ada jalan, kita berjalan. Bila kita berjalan, sampai. Tapi jalan tu mesti jalan yang betul. Kalau jalan tu tak betul atau salah, pun tak sampai juga. Jalan ada, kita berjalan, tapi jalan yang kita jalan tu salah. Sampai tak? Tak sampai. Maka perlu kita ada jalan, kena berjalan. Jalan yang kita jalan tu mesti betul, barulah sampai kepada destinasi. Ini penting, 3 perkara ni tak lari daripada maratibul din, martabat agama. Berakidah itu iman, bermazhab itu Islam, bertarik itulah ihsan. Iman, Islam, ihsan, ini namanya maratibuddin, martabat agama, agama. Inilah. Jadi di sinilah Hatim Al-Asam berkata kepada gurunya Syaqiq Al-Balakhi, selama 30 tahun saya belajar dengan tuan guru, saya dapat rumuskan, simpulkan semua ilmu yang saya belajar itu di dalam 8 fawaid, dalam 8 faedah, yang dimana 8 faedah ni saya nak amalkan. Harapan saya beramal dengan 8 faedah ini, saya lepas, saya selamat daripada kemurkaan Allah dan juga azab Allah Ta'ala yang sangat pedih. Jadi kalau kita pun begitu juga, tuan-tuan boleh buat 8 perkara ni, insya-Allah ada harapan selamat lepas daripada kemurkaan Allah dan juga azab siksa Allah Ta'ala yang sangat pedih. Apa dia 8 tu? Yang baru dia nak sebut satu-satu. Baik, maka kita tengok sikit. Katanya, jadi kata musannaf kita, dia kata apa?
Dan bila sebut situ, maka berkata Syaqiq. Tok guru dia pun kata, apa ia 8 perkara tu? 8 perkara sebut tadi ni, apa dia? Dia kata, apa ia 8 faedah itu? Apa dia? Dia tanya balik kepada Hatim Al-Asam. Maka Hatim Al-Asam pun menjawab. Berkata Hatim dia jawab balik, faedah bermula faedah yang pertama. Ni daripada beberapa faedah tadi, dia kata bahawa aku tilik kepada makhluk. Jadi aku tengok dengan pandanganku kepada semua makhluk, maka aku melihat bagi tiap-tiap daripada mereka itu mahbuban dan ma'syuqan. Itu dia campur Arab sikit. Dia kata aku tengok kepada sekalian makhluk, maka aku mendapati setiap orang itu ada benda yang mereka suka, cinta. Itu makna mahbuban. Ada benda yang mereka cintai, mereka kasihi, kan? Dan ma'syuqan, yang mereka asyik, kasih ia akan dia, akan sesuatu tadi, akan ma'syuq tadi. Betul kan? Bahasa kita panggil apa? Kalau dalam bahasa kita panggil, tiap-tiap kita ni ada benda yang kita suka, ada benda yang kita inginkan, ada benda yang kita panggil cita rasa kita. Kawan ni cita rasa dia lagu lain. Contoh macam yang mengaji juga kan. Kawan ni suka mengaji sirah nabawiyah, tauhid fiqh aku tak mau, aku nak ngaji sirah saja. Itu mahbub dia, itu masyuk dia nama kan. Ada orang kata dia ni mahbub dia atau masyuk dia, benda yang dia asyik atau benda yang dia kasih. Dia kata aku suka ngaji Quran ya. Quran tajwid lagu. Quran tajwid lagu. Kalau orang ajak jom kita mengaji tauhid, aku tak mau, aku tak minat lah tauhid. Aku Quran aku mau. Tajwid aku mau. Lagu aku mau. Itu dia panggil masyuk dia. Benda yang dia asyik, benda yang dia suka. Faham tak? Kita faham gitu. Kita juga, jom kita pergi mengaji fiqh. Aku fiqh ni mengaji ya. Asyik terus. Asyik terus itu kan? Pejam mata alik terus. Kalau fiqh. Tapi kalau buka apa tasawuf ke, celak mata aku. Kerana mahbubnya, kerana masyuknya ialah tasawuf, bukan fiqh. Jadi kita rasa orang ni tak semacam. Jangan kita ngaji malam ni kan, ada yang kita rasanya tasawuf, ada yang kita rasanya fiqh, ada yang kita rasanya suka buat lawak-lawak gelak, macam-macam tu kan. Kalau tak gelak tu tak syok, ngantuk. Itu masyuk dia, itu mahbub dia. Tak sama kan. Lepas tu bila ada guru, tok guru mai baca kitab tauhid, aku tak pi malam ni. Tapi kalau ada tok guru mai baca kitab sirah, aku kena pi malam ni. Sebab dia masyuk, asyik dengan sirah nabawiyah. Dia asyik dengan hak tu dengan ni. Itu masyuk panggil. Jadi Hatim Al-Asam dia melihat sekalian manusia ini masing-masing, tiap-tiap orang itu ada mahbuban dia, ada masyuqan dia, ada benda yang dia suka, ada benda yang dia asyik kan. Ada orang yang asyik dengan apa? Telefon, tu masyuk juga. Dia asyik dengan tengok WhatsApp, dia asyik dengan tengok orang tak mesej dekat dia, dia asyik dengan post itu, post ini. Maka telefon itu masyuk dia, mahbub dia kan. Duduklah tak mana apa dengan telefon, sebab dia asyik dengan benda tu.
Gitu juga orang yang asyik dengan Al-Quran, duk tak mana pun mulutnya baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Orang yang asyik dengan zikir, maka duklah tak mana pun mulutnya berzikir Allah, Allah, Allah. Orang yang asyik dengan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, duk tak mana pun dia akan salawat ke atas Nabi, kerana salawat itu mahbubnya, salawat itu masyuqnya. Ini nak faham apa mana mahbuban dan ma'syuqan. Benda yang dia kasih, benda yang dia cintai, benda yang dia asyik dengan dia. Jadi Hatim Al-Atham kata, aku tengok manusia ni masing-masing ada yang disukainya, ada yang dia asyiknya. Lalu tengok dia kata, lalu dia kata apa? Dia kata, dan rindu ia akan dia, ini akan masyuk itu. Dan setengah daripada mahbub itu apa? Setengah yang disukai oleh orang itu apa? Menyerah ia akan dia hingga kepada sakit mati. Tu tuan-tuan, tolong perbetul sikit. Menyerah, dia tulis situ kan, mimnya ra ha, menyerah. Itu salah. Cetakan barangkali yang betulnya bila kita tengok balik teks bahasa Arabnya ialah menyertai. Jadi tuan-tuan buat bulat lah, tak usah potong, buat bulat, lengkong bulat tu, lepas tu tulis di bawah menyertai. Menyertai artinya setengah daripada yang kita kasih dan yang kita rindu itu dia menyertai kita, dia bersama-sama dengan kita hingga sampai masa sakit mati. Takat tu ya. Apa dia tuan-tuan? Biasanya lah dia menyertai kita atau dia bersama dengan kita sesuatu yang kita suka tu sampailah kita ini takut mati saja. Apa dia? Mungkin anak-anak, mungkin juga isteri. Selagi kita kasihkan anak, maka anak itu akan menyertai kita sampailah sakit hingga kita mati. Pai masuk kubur, dia pun masuk sekali tak? Kita masuk dalam kubur, anak kita masuk sekali tak? Tak. Isteri kita yang muda tu masuk sekali tak? Tak juga. Sebab apa kita ni isteri muda sebut? Hak tua dah dah. Hak muda tu kita sayang. Pun tak masuk sekali juga. Kereta baru yang kita beli tu masuk sekali dalam kubur. Tak juga. Hak ni dia panggil apa? Menyertai kita hingga kita sampai sakit mati saja, tapi dia tidak menyertai dalam kubur. Tanah yang kita sayang, kereta yang kita sayang, kan? Apalagi rumah banglo kita yang kita sayang tu, menyertai tak kita dalam kubur? Tak. Dia hanya sampai dekat sakit mati kita aja. Itu Hatim Al-Atham dia fikir. Maka dia fikir, apa benda yang menyertai aku ni sampai dalam kubur aku? Kita kena fikir yang tu. Maksud Imam Ghazali sini nak menghuraikan, dia ambil perkataan Hatim Al-Atham, iaitu cuba kita fikir dan kita cari apa benda yang bersama-sama kita, menyertai kita sampai dalam kubur kita. Kereta ada, motor kenderaan ada, rumah pun ada, tanah pun ada, anak isteri pun ada juga. Apa dia? Dia tak jawab lagi. Tengok depan lagi. Kita baca dulu. Lepas tu Imam Hatim dia kata apa lagi? Dia kata apa lagi? Dia kata,
Kemudian dia kata dan setengahnya hingga kepada tepi kuburnya saja. Setengah daripada benda yang kita cintai, kita sayang, setengah daripada benda yang kita rindu itu dia ikut juga kita, tapi ikut sampai tepi kubur, tak masuk dalam kubur. Faham tu? Kemudian kembali sekaliannya kepada rumahnya. Ini yang Nabi SAW sebut pada sabdanya dalam satu hadis, yatba'ul mayyita salasatun, kan? Ikut orang yang mati itu 3 perkara. Yang ikut sama kita, ahli keluarga kita, harta kita, amalan kita. Fayarji'a isnani wa yabqa wahidun. Maka pulang ke rumah 2 perkara, tinggal 1. Hak yang pulang ke rumah itu 2, anak isteri dan juga harta. Yang tinggal bersama dengan kita 1 saja, iaitu amal. Amal artinya yang menyertai kita sampai ke kubur, bahkan masuk di dalam kubur, ialah 1 je, amal. Karena kena cari yang ni, kena tuntut yang ni, cari yang ni. Bahkan kitab-kitab kita yang kita mengaji khatam 140 buah tu pun tak masuk juga dalam kubur kita. Semua disimpan dalam almari. Baik. Di situ. Kemudian katanya lagi, sebut sini, dia kata apa? Dia kata dan tinggal ia akan dia padahal seorang jua, tinggal seorang, dan tiada masuk sertanya serta seorang itu di dalam kuburnya daripada mereka itu oleh seorang pun, suatu pun tak masuk. Anak kita balik, isteri kita balik, dan kawan rakan kita balik, orang yang usung kita balik, semua bakat balik, tinggal kubur, tinggal tak masuk dalam kubur. Dan menjinak-jinak ia akan dia padanya, tak ada, semua seorang pun tak masuk dalam tu. Habis yang masuk situ apa? Dia kata, maka aku, yakni Hatim Al-Asam kata, aku fikir dan aku kata bermula yang terlebih afdal kasih seorang itu, yakni pada ketika hidup dia, iaitu barang yang memasuk ia barang sertanya, serta seorang dalam kuburnya. Apa? Amal. Dan menjinak-jinak ia barang tadi akan dia padanya, yakni di dalamnya, dalam kubur itu. Apa dia? Maka tiada aku dapat akan dia akan yang barang yang terlebih afdal tu, melainkan segala amal yang saleh. Itu yang masuk bersama dengan kita dalam kubur, iaitulah amal saleh. Lalu Hatim kata apa? Maka aku ambil akan dia, akan amal saleh itu, kekasih bagi aku. Aku kasih pada amal, tak kasih dah kepada yang lain. Bagi aku, supaya ada ia amal soleh itu pelita di dalam kubur aku, dan menjinak-jinak ia amal soleh tadi akan daku padanya, yakni pada kubur, yakni di dalam kubur. Sebab apa? Dia kata pelita, kerana dalam kubur itu gelap. Bila kita duduk dalam gelap, kita rasa takut. Maka bila ada cahaya tu, taklah rasa takut sangat, hati kita tidak jadi liar. Kerana al-qabru baitud dud wa baitul zulma wa baitul wahsyah. Kubur itu ialah rumah ibnai dengan ulat, rumah
yang dipenuhi dengan kegelapan, rumah yang dipenuhi dengan keliaran hati. Hati kita jadi tak tenang, takut. Baik. Dan terlebih meninggal ia akan daku mana? Dan tiada meninggal ia amal tu akan daku seorang diri. Jadi apa maksud nak disampaikan di sini? Jadi kita buat secara ringkas, kita rumuskan begini. Jadi Syaqiq Al-Balaghi, Tuan Guru bagi Hatim Al-Asam bertanya kepada Hatim Al-Asam, apa dia 8 faedah tu, bagi tahu sahaja aku. Maka Hatim pun bagi tahulah. Cara ringkasnya dia kata, aku melihat semua orang ni, tiap-tiap seorang daripada mereka ada sesuatu yang mereka kasih, mereka sayang dan mereka rindu kan? Ada yang benda yang mereka sayang dan kasih itu menyertai mereka sampai sakit mati saja. Lepas itu berpisah. Ada di antara yang mereka kasih, yang mereka sayang itu kan, ikuti dia sehingga ke tepi kubur sahaja. Lepas itu berpisah. Dia tak ikut masuk serta dalam kubur kan? Tapi maka aku fikir, apakah benda yang akan menyertaiku dalam kubur, boleh berjinak-jinak, berkawan-kawan dengan aku dalam kubur supaya aku tidak rasa takut dan liar hati? Maka tak ada lain dah, dia kata, melainkan amal soleh, amal-amal kebaikan. Itulah yang akan masuk menyertaiku dalam kubur, dan dialah yang akan berjinak-jinak dengan aku dalam kubur, berseronok gembira, aku tidak takut lagi berada dalam kubur. Baik, maka amal soleh ni banyak tuan-tuan. Ada amal soleh yang fardu, dan juga ada amal soleh yang sunat. Dua-dua tu sama, semuanya dapat membantu dan menerangi juga membangi dalam kubur kita yang sangat gelap. Dan apa benar lagi amal soleh yang boleh menerangi kita, menemani kita berjinak-jinak dengan dia dalam kubur? Iaitulah tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sama ada faham atau tidak faham, mengerti atau tidak mengerti, insya-Allah dia dapat berjinak-jinak dengan kita di dalam kubur, menerangi. Dan apalagi amalan yang boleh menerangi kubur kita, melapang dan meluaskan kubur kita? Sembahyang, as-salatu. Kerana Nabi SAW bersabda, as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya kan? Nurun ditafsirkan nurun fi wajhihi wa fi qalbihi wa fi qabrihi. Sembahyang itu cahaya pada wajahnya, pada hatinya, dan pada kuburnya. Lagi apa lagi amalan yang boleh menerangi hati kita, menerangi kubur kita? Bersalawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya As-Safinatul Qadiriyah, as-salatu alayya nurun fi qabrihi wa fi qalbihi, fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi qalbihi. Salawat ke atasku itu cahaya yang menerangi wajahnya, hatinya, dan juga kuburnya. Lagi apa lagi amalannya? Yaitu sedekah. Sedekah kan? Juga tengok dalam ayat Quran. Pasal apa Tuhan sebut? Apa ayat Quran tu? Dalam surah, law akhartani ila ajalin qarib
fa'asaddaqa. Fa'asaddaqa, ya Allah, kalau engkau takhirkan ajalku ni sikit ya, aku akan bersedekah. La asaddaqa, law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Kerana pada ketika itu dia melihat sedekah, pahala sedekah itu sangat penting di dalam kubur. Sedekah. Lagi, apalagi amalan yang boleh menerangi seorang itu dalam kuburnya, yaitu terakhirlah kita sebut menuntut ilmu, belajar ilmu dan juga mengajar ilmu. InsyaAllah orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu, setelah dia pandai kan, maka kuburnya akan diluaskan oleh Allah dan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya ilmu. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Isa, ya Isa, ta'allamil ilma wa'allimhun nasa fa inni munawwiru quburahum hatta lam yastayhishu minhu. Wahai Isa, pelajarilah ilmu. Kemudian apabila engkau belajar ilmu, engkau pandai jadi alim, wa'allimhun nasa, dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang ramai. Kerana sesungguhnya akulah yang menerangi kubur-kubur mereka itu, sehingga mereka itu tidak berasa liar hati lagi. Ini kita belajar ilmu, tuan-tuan, insyaAllah kubur kita nanti terang. Kita mengajar pula orang, insyaAllah kubur kita terang. Itu di antara amal-amal saleh yang masuk dalam kubur, menerangi kubur, melapang dan meluaskan kubur, insyaAllah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahi sayyidil awwalin wal akhirin. Faedah yang kedua, situ dululah. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله